selagi ianya hak rakyat pertahan dan lawan. Beberapa minggu sebelum ini, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM mendedahkan terdapat peruncit yang enggan menjual beras tempatan sekaligus antara faktor yang menyumbang masalah kekurangan beras dan barang keperluan itu di pasaran. Ketua Pengarah Bahagian Kawal Selia Padi dan Beras KPKM, Datuk Azman Mahmud berkata peniaga mendakwa margin keuntungan yang diperolehi rendah iaitu antara 30 sen hingga 50 sen yang menyebabkan ada segelintir daripada pihak itu enggan menjual beras tempatan. Beliau juga menafikan dakwaan peruncit yang mengatakan pihak pengilang hanya menghantar beras import kepada kedai runcit. Itu dia iaitu peruncit yang tipu. Dia sendiri yang tak nak beras tempatan sebab nak lebih untung. Kalau dia jual beras import dapat sekitar RM1.50 per kampit. Kedai-kedai runcit tidak minat untuk nak jual beras tempatan sebab margin keuntungan mereka antara 30 sen hingga 50 sen sahaja. Peruncit dakwa beras tempatan dan tak dapat sedangkan memang dia sendiri yang tak nak jual. Mereka yang ini peniaga tak boleh dipaksa. Mereka bukan kerajaan, katanya ketika dihubungi. Beliau mengulas rungutan orang ramai mengenai ketiadaan beras tempatan di pasaran kebelakangan ini. Sebelum ini, tinjauan harian metro di Pasar Chowkit dan sekitarnya mendapati kebanyakan kedai menjual beras pelbagai jenama. Namun semua setiap kampit dicop biru, bulat, tertera beras putih super atau import. Dalam pada itu, Azman mengakui terdapat kemerosotan pengeluaran padi iaitu daripada 65% pada tahun 2021 manakala kadar mampu diri atau SSL dalam bekalan beras menurun kepada 62.6% bagi tahun 2022. Data 2023 kita tak tahu lagi, tetapi faktor cuaca memang mempengaruhi antara sebab penurunan itu, katanya di Petik Harian Metro. Beliau juga menjelaskan senario yang berlaku ketika ini apabila harga beras import terlalu tinggi, maka permintaan beras tempatan turut melonjak. 2 Oktober lalu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akbar Saleh mendedahkan mengenai pengkhianatan yang dilakukan kartel beras dengan mendakwa beras tempatan sudah bertukar menjadi beras hancur. Beliau menjelaskan disebabkan beras hancur boleh dijual dengan bukan harga kawalan, maka katil beras menjual beras standard pada harga beras hancur. Jika harga beras tempatan ditetapkan pada RM2.60 per kilogram, tetapi katil ini menjual dengan harga RM3.40 per kilogram apabila menukarkan bil jualan mengikut harga beras hancur. Inilah antara pengkhianatan yang menekan rakyat di bawah, katanya pada hantaran dalam Facebooknya. Justru beliau menyarankan diwujudkan semula lembaga padi dan beras bagi menangani krisis bekalan beras yang meruncing ketika ini. Beliau berkata penubuhan semula lembaga terbabit wajar dilakukan sebagai usaha penguatkuasaan yang ketat dan total untuk mengatasi pengkhianatan kartel beras terhadap rakyat. Kerajaan sudah memberi pelbagai subsidi untuk memastikan beras tempatan itu dijual dengan harga yang rendah, tetapi mereka iaitu kartel mengkhianati kita semua. Beras tempatan ada tetapi ia dikhianati puak-puak ini dan akhirnya rakyat yang menderita, katanya seperti di Petik Berita Harian. Pada masa sama, beliau memberi amaran kepada kartel tersebut supaya sentiasa beringat bahawa tindakan mereka diketahui. Malah beliau memaklumkan terdapat banyak lagi pendedahan akan dibuat pihaknya. Selagi mana ia adalah hak rakyat, selagi itu kita akan pertahankan dan lawan, katanya. Semalam pula Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia SPRM berjaya membongkar satu kegiatan penipuan pembekalan beras sebanyak 28,000 tan metrik yang bernilai RM100 juta melibatkan sebuah syarikat di Kedah yang menyebabkan kepincangan pengedaran dan penjualan bahan makan ruji itu di Malaysia. Menurut sumber SPRM, syarikat tersebut sebelum ini dipercayai mendapat kontrak pembekalan beras di Semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri itu yang bernilai lebih RM100 juta setahun, kira-kira 7 tahun lalu. Berdasarkan kontrak itu, syarikat tersebut telah membuat pinjaman bank sebanyak RM30 juta sebagai pembiayaan projek termasuk beberapa tahun lalu, katanya dalam satu kenyataan media. Menurut sumber itu, pengarah syarikat berkenaan disyaki telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri bagi mengesahkan pembelian dan penghantaran 28,000 tan metrik beras setahun, namun pembekalan itu tidak dibuat. Katanya sebelum ini syarikat itu telah mengemukakan dokumen dengan butiran palsu kepada pihak bank untuk tujuan permohonan pembiayaan pinjaman berkenaan dan telah menerima amount sebanyak RM30 juta itu menerusi beberapa transaksi. Sementara itu, pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Syamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan bahawa perkara tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Apa maknanya semua ini? Inilah antara hakikat sebenar yang terjadi dalam negara kita.
sehingga memberi kesan yang sangat mendalam terhadap bekalan beras negara. Peruncit kurang ajar dan tidak beretika. Pengkhianatan yang dilakukan oleh kartel beras, penipuan pembekalan beras sebanyak 28,000 tan metrik yang bernilai RM100 juta melibatkan sebuah syarikat di Kedah dan juga keengganan pengekspor beras India yang membuatkan 19 buah negara serantau mengalami masalah yang serupa. Namun peliknya, para walaun dan pembangkang tetap hanya tahu menyalahkan kerajaan siang dan malam yang tidak pernah kena erti penat lelah mereka menanganinya sehingga ke hari ini. Kepada pihak berkuasa, tolong berkas mereka yang telah terlibat dalam semua skandal dan salah laku seperti ini. Jangan sekali benarkan mereka terlepas. Hadapkan mereka ke muka pengadilan. Rakyat Malaysia tidak akan sesekali memaafkan mereka yang telah melakukan kebejatan sedangkal ini. Sekali lagi, ianya hak rakyat bertahan dan lawan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati